Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa doa ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Saudara, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ilahi, dengan izin dan ketentuannya dapat kita bertemu pada kesempatan kali ini. Hari ini alhamdulillah sudah genap 28 hari kita khususnya di Malaysia berada dalam tempoh kordon saniter ataupun perintah kawalan pergerakan tahun 2020. Bagi rakan-rakan kita di Singapura, mereka gelarkan sebagai circuit breaking atau pemutus litar. Banyak istilah-istilah yang berbeza untuk kita nak putuskan rantaian wabak ataupun kuman ini. Dan hari ini merupakan hari pertama dalam PKP fasa yang ketiga yang akan berakhir pada 28 hari bulan April nanti. Dan kita dah pun selesai dua fasa sebelum ini. Fasa pertama pemantauan, fasa kedua fasa pencegahan, dan sekarang adalah fasa pemulihan. Dan kemungkinan ada fasa pembersihan dan seterusnya fasa pembebasan, insya-Allah. Dan hari ini juga kita dah memasuki 21 hari bulan Sya'ban 1441. Maknanya tinggal kurang lebih 8 hari lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan Ramadan ini tak boleh tidak terima kenyataan kita akan sambut dalam suasana PKP. Kerana PKP akan tamat 28 April. Kita menyambut Ramadan pada 23 April. Maknanya ada kurang lebih 6 hari kita akan stay at home menyambut Ramadan dalam keadaan ber-PKP. Maka dalam menghampiri Ramadan tahun ini, sudah pasti kita akan berhadapan dengan suasana new normal. Perkara-perkara yang tak pernah kita hadapi sebelum ini. Dan pastinya ramai di kalangan kita yang sudah ada sedikit gundah gulana. Gundah gulana kerana antara faktornya kerana keputusan daripada pihak pemerintah untuk tidak membenarkan lagi operasi-operasi perniagaan bazar Ramadan. Dan bukan sekadar bazar Ramadan, bahkan dalam fasa yang ketiga PKP ini juga ada di kalangan pihak berkuasa tempatan telah mengeluarkan arahan untuk tidak membenarkan peniaga-peniaga warung dan gerai untuk beroperasi kecuali di premis kedai misalnya. Jadi sudah pastilah memberi sedikit tekanan kepada setengah daripada kalangan kita. Dan seperti yang kita tahu, Ramadan adalah satu bulan yang mempunyai potensi ekonomi yang begitu luar biasa sekali. Bayangkan satu tapak bazar Ramadan secara puratanya ada 25 gerai secara puratanya untuk peniaga-peniaga. Jika kita letakkan bazar Ramadan seluruh Malaysia, ada 136 daerah dengan sebuah pekan ataupun satu bandar menjadi pusat kepada setiap daerah. Untuk setiap satu daerah ada lebih kurang 5 hingga 15 tapak bazar Ramadan. Dengan purata 10 tapak bazar untuk satu daerah, maka automatik kita akan ada 1360 tapak bazar Ramadan. Ini bermakna memberi peluang kepada 30,000 orang peniaga-peniaga kita untuk memiliki tapak berniaga sepanjang bulan Ramadan. Dan bagi kita di Kuantan, bagi di bawah seliaan Majlis Perbandaran Kuantan saja ada 1953 permit gerai jualan di 35 tapak bazar Ramadan. Tahun lepas saja kita ada 3 tapak baru, Dataran Kuantan, TMG Mall Tanjung Lumpur dan juga TMG Indrah Mahkota 7. Tapi tahun ini kosong, tidak ada. Sudah pasti menimbulkan sedikit gundah gulana di kalangan saudara-saudara kita. Dan kita tahu bahawa Ramadan ini peluang untuk mencari rezeki tambahan. Sebab Ramadan ni bulan rahmat. Kalau dikonsonankan dalam ejaan Jawi, Ra, Mim, Dad, Alif dan Nun.
ra itu rahmat, mim maghfirah, dad dhamin, jaminan daripada Allah, alif aminah, diamankan, dan nun nikmat. Sebab itu Ramadan ini bulan rahmat. Idza kana ramadhanu futtihat abwab rahmah. Ketika tibanya bulan Ramadan, Allah akan buka pintu kasih sayangnya, pintu rahmatnya. Bukan sekadar rahmat dari sudut spiritual, bahkan juga berkat dari sudut ekonomi. Sebab itu Ramadan dari segi ekonomi mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga digelarkan sebagai Ramadanomics. Ramadanomics. Begitu banyak peluang-peluang perniagaan yang ada sepanjang bulan Ramadan. Bukan sekadar bulan Ramadan, bahkan sebelum, semasa dan selepas Ramadan. Kalau orang meniaga bisnes sebelum dan juga sepanjang bulan Ramadan, banyak perniagaan mereka boleh buat. Ambil tempahan jahit baju raya, ambil tempahan kuih raya, biskut raya, buat perkhidmatan cetak sampul kad raya, ya, jabatan pejabat korporat masih lagi menggunakan kad raya. Begitu juga ada orang buat perkhidmatan mengemas rumah, jualan makanan di bazar itu ramai. Begitu juga khidmat catering sepanjang berbuka puasa, sudah pasti ada function yang dibuat oleh jabatan kerajaan, syarikat-syarikat korporat, ada catering yang akan menyediakan khidmat caterernya. Ada orang jual telekung, produk kecantikan dan macam-macam. Dan menjelang pula Syawal, ada pula perniagaan orang jual tiket kenderaan awam, bas, kereta api, perkhidmatan kereta sewa. Kalau cuci kenderaan car wash, penuh betul, orang nak balik kampung nak kereta berkilat-kilat. Ada pula kedai aksesori kereta pun penuh. Kalau di Kuantan, di stadium penuh, nak tintednya, nak lowered, macam-macam. Ada orang buat khidmat perhiasan rumah yang sepanjang jalan Kuantan Pekan depan Kolej Islam itu jual lemang ada, dodol ada, semualah juadah-juadah tradisional yang kita tak ada masa nak buat di rumah. Itu juga perkhidmatan potong rumput. Ini semua perniagaan yang dijana hasil daripada Ramadan. Dan selepas Ramadan pula masuk Syawal, ada pula khidmat catering untuk jamuan rumah-rumah terbuka. Banyak pejabat kerajaan, ahli politik, dia buat kenduri untuk rakyat. Ada caterer yang datang, orang jual lemang, ketupat, dan tak ketinggalan orang jual produk-produk kesihatan untuk menguruskan badan. Tapi saudara, ini cerita dulu. Barangkali tahun ini kita akan menghadapi new normal. Mencari keuntungan, mencari rezeki menerusi Ramadan ini agak sukar sekali. Kalau Ramadan dulu-dulu meniaga makan, untung lain. Meniaga malam, untung lain pula. Ada satu kenalan saya, bulan Ramadan dia meniaga nasi kukus. Sehari dia habiskan 80 ekor ayam goreng. Kalau seekor ayam bagi 8, ini makna dalam sehari dia jual lebih kurang dalam 640 bungkus. Sebungkus nasi kukus dia jual, harga adik-beradik RM4.50 saja. Sehari dia jual 640 bungkus. Maka jualan dia sahaja dekat RM3,000 satu hari. Katakanlah keuntungan dia paling sikit pun 40% lah daripada jualan. Maknanya dia untung RM1,200 satu hari. Ini juga sepanjang Ramadan. Katakan dia meniaga 20 hari, maka pendapatannya boleh melebihi RM20,000. Ada kenalan saya jual baju kurung satin. Harga kos RM55 selai. Harga pasaran boleh letak RM110 selai. Harga butik RM150 selai. Mana untung 100%. Baju kurung manik harga kos lebih kurang dalam RM80 selai. Harga pasaran RM160. Harga butik RM200. Untung pun 100%. Namun sekali lagi untuk tahun ini, wallahualam, entah macam mana, Bank Dunia juga secara rasminya telah mengumumkan kemelesetan ekonomi tahap global. Seperti yang kita jangkakan, kita sekarang berada pada tahap ataupun fasa kemelesetan ekonomi tahap global kerana kemelut COVID-19 ini, di mana semua perniagaan seluruh dunia tutup sementara operasi mereka. Bank Dunia juga mengatakan kita akan mengalami kemelesetan ekonomi yang lebih teruk daripada krisis kewangan tahun 2008 dan juga tahun 2009. Jadi mana-mana negara yang dapat keluar daripada COVID-19 yang paling cepat, maka negara itu akan pulih dengan lebih cepat. Jadi sebab itu kita sebagai rakyat, mari kita pastikan kita mesti menang dalam perjuangan ini supaya kita boleh keluar daripada kemelut wabak ini dan kita menjadi negara yang kembali berfungsi seperti biasa.
Dan Bank Negara menjangkakan paling cepat pun ekonomi dunia akan pulih pada tahun 2021. Sebab itulah Bank Negara Malaysia dan juga kerajaan kita berikan 6 bulan moratorium kepada semua, bukan setakat setengah bulan saja. Dan harga untuk 6 bulan moratorium ini sebanyak 100 bilion ringgit, dan bukan jumlah yang biasa-biasa. Jadi kepada masyarakat, pada seluruh rakyat, ini bukan masa nak bergaduh golongan-golongan T20, M40, B40. Jangan bergaduh-gaduh. Jangan siapa dapat, siapa kurang, siapa sepatut. Tak payah. Ini masa untuk kita bertenggang rasa. Bagi kita orang Islam, rezeki ini jangan kita susah hati sangat. Ya, dari segi matematik, atas kertas memang kita rasa begitu perit untuk musim kali ini. Tapi bab rezeki ni kena ingat. Sebab itu dalam falsafah orang Jawa dulu-dulu, mereka kata ada 5 perkara tak ada orang boleh pasti. Tak ada orang boleh beri kepastian. Bank negara ke, siapa-siapa yang buat unjuran ke, tak ada orang boleh beri kepastian. 5 perkara. Pertama, siji pasti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, 5 bandar. Pertama sekali mati, tak ada orang boleh tahu, walaupun dia pandai buat analisis dan macam-macam. Yang kedua, jodoh. Tak ada orang boleh tahu jodohnya bila, walaupun dia kata dia takkan kahwin, tak boleh cakap. Yang ketiga, anugerah. Tak ada orang boleh cakap. Yang keempat, nasib. Juga tak boleh kata. Kena-kena, tak kena, tak kena. Nasib. Dan yang kelima, rezeki. Rezeki ini rahsia Allah Ta'ala. Dan kita mesti mohon kepada Tuhan punya rezeki untuk dipermudahkan rezekinya. Sebab ikhtiar adalah kuasa kita, tapi rezeki kuasa Allah. Yalah, bagi orang makan gaji tak adalah masalah. 10 hari, 11 hari lagi masuk dah duit gajinya. Ini orang yang hari-hari meniaga ni, cari duit sikit-sikit. Macam mana gaya? Jangan susah hati. Rezeki ni kata para ulama, apa makna? Huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka. Rezeki ni apa saja yang Allah berikan pada kamu secara halal dan benda tu manfaat untuk kamu, kata Allah Ta'ala, kata para ulama. Sawa'un kana malbusun aw mat'umun hatta az-zawjah rizqun. Sehingga kata ulama, pakaian rezeki, makanan rezeki, termasuklah isteri kita itu juga adalah rezeki. Al-aulad wal banat rizqun was-sihhatu was-sam'u wal aqal. Termasuklah juga anak laki-laki, anak perempuan, kesihatan, pendengaran, penglihatan, semuanya adalah rezeki. Maknanya apa saja, al-a'ta hisiyan au ma'nawiyan. Apa saja pemberian yang Allah berikan secara nampak ataupun tidak, itu adalah rezeki. Rezeki bukan bentuk perniagaan saja. Rezeki bukan bentuk dalam duit saja, tidak. Sebab itu daripada kalimat rizq melahirkan perkataan ruz. Ruz maknanya berah. Daripada kalimat rizq melahirkan risk ataupun risiko. Sebab itu ada orang yang Allah beri rezeki dalam bentuk yang pelbagai. Harta, kesihatan, ada diberi ketenangan, ada diberi keamanan, ada yang diberikan mudah dia menerima ilmu, tidak benar hatinya belajar sesuatu. Ada orang diberikan rezeki, keluarga dia, anak keturunannya baik-baik semua. Ada orang diberi rezeki mudah beramal dan juga ibadah, lutut tak sakit, semayang boleh berdiri, rezeki dia. Dan ada orang beri rezeki diteguhkan hidayahnya oleh Allah Ta'ala, kekal dia konsisten dengan pegangan Islam. Sebab rezeki pada pandangan agama, dia bukan hanyalah harta. Rezeki pada pandangan agama secara hakikinya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesian belas dia, kasih sayangnya. Ayam denak si ayam hutan, bertelur sebiji dimakan musang. Rahmat Allah bagaikan lautan, penyejuk hati jiwa nan gersang. Sebab itu rezeki yang paling besar adalah ketenangan, rahmat, kasih sayang daripada Allah. Bukan kita menafikan duit, duit pun mustahak juga, tetapi bukan itu segala-galanya. Namun dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, macam mana kita nak mengundang rezeki supaya dalam keadaan menempuh suasana kegawatan, kemelesatan ekonomi ataupun punca pendapatan kita terhalang dek kerana wabak ini, bagaimana kita nak mengundang rezeki datang dalam bentuk pendapatan. Kita akan kongsikan beberapa hadis dan ayat-ayat Quran, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama.
Pertama sekali kata ulama, rezeki ini hadir pertama sekali adalah rezeki yang Allah jamin. Ini ada. Rezeki yang pasti ada. Dalam Quran surah Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata pun di atas muka bumi ini melainkan pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Surah Hud ayat 6. Yang berjanji ini adalah Allah. Setiap makhluknya pasti diberikan rezeki. Cuma rezeki yang bagaimana? Masalah sebahagian daripada kita tak dapat membezakan antara keperluan dengan kehendak, antara dia punya needs. Needs ni keperluan yang untuk menyantuni kehidupan, makan, minum, pakaian. Tetapi ada orang nak kepada aksesori ataupun yang bersifat hajiat, takmilat, yang itu bergantung pada usaha. Sebagai contoh, dari segi rezeki, makan nasi, lauk sardin, lauk ikan goreng, telur dadar dan sebagainya, itu rezeki basic Allah sediakan. Setiap makhluk Allah berikan rezeki. Tapi kalau nak benda tu, contohnya ayam goreng, makanan segera, nak pizza misalnya, nak spaghetti bolognese, nak ambil lagi ya, makanan pelik-pelik. Ada anak minta air boba, tak benda ke nama air boba, ada hitam-hitam. Yang itu bila tak dapat bukan makna tak ada rezeki, tidak. Yang itu tak masuk dalam rezeki yang dijamin. Basic needs, itu memang diberikan. Sebab itu kita melihat makhluk di sekeliling kita, haiwan di sekeliling kita, mereka tu apa sangat jaminan hidup, nak meneruskan kelangsungan hidup? Tak ada jaminan. Tapi sebab mereka makhluk Allah, dan Allah janji dalam surah Hud ayat 6 dia akan jamin rezeki, dapat rezeki. Cuba kita tengok cicak di rumah kita. Ni ramai sekarang ni duduk di rumah malam, pukul 7 dah tak boleh keluar, duduk menengok siling rumah. Cuba tengok gelagat cicak. Cicak ini Masya Allah, Tuhan ciptakan mereka ini begitu unik sekali, pasrah dengan kehidupan. Cicak ini Allah takdirkan rezeki mereka semua binatang yang terbang. Padahal cicak tidak ada sayap. Cicak tak boleh terbang. Logiknya, cicak berhak protes, cicak berhak marah-marah, cicak berhak maki hamun, demonstrasi. Tuhan, ini tidak adil. Saya tak ada kepak, tak ada sayap. Macam mana saya nak makan binatang yang saya nak makan? Semua binatang terbang, matilah macam ni, Tuhan. Tapi tidak. Cicak tahu Allah jamin rezeki makhluknya. Maka walaupun cicak tidak ada sayap dan kepak untuk terbang, Allah Ta'ala beri dia lidah yang sangat fleksibel. Cicak tak perlu keluar rumah pun, stay at home. Duduk saja rumah mencari rezeki. Dia duduk relax. Lalu binatang terbang, dia jelir saja lidah, cukup makan dia untuk satu hari itu. Kerana dia tahu, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk melainkan Allah pasti beri rezeki pada makhluk itu. Begitu juga kita belajar dengan burung-burung yang berterbangan. Sekarang ni sejak PKP, burung-burung menyanyi riang kerana mereka punya teritori telah mereka ambil balik. Selepas lama ini orang banyak ambil kawasan-kawasan mereka, bernyanyi siang malam. Burung begitu gembira sekali. Tapi cuba kita perhatikan burung. Pagi-pagi burung terbang mencari rezeki. Pusing bandar Kuantan. Kebetulan Kuantan ni pula ke arah bandaraya. Bandarnya begitu bersih sekali. Tak ada makanan yang boleh dicari oleh burung ini. Maka ada hari burung ni balik ke sarangnya dalam keadaan tak ada makanan. Ada hari bolehlah bawa makanan sikit, tapi hanya boleh dimakan untuk anak dia saja. Ada hari untuk diri dia saja, tapi ada hari tak ada bawa langsung. Tapi pernahkah tuan-tuan puan-puan menengok ada burung bunuh diri? Tak pernah. Cari bah mana hak tengah berjalan, terbang laju-laju, dia langgarnya bah itu, mati. Tak pernah. Terbang laju-laju, langgarnya menara Teruntum 808, ya ke 188.
langgar menara masjid negeri. No. Burung tak pernah bunuh diri. Bahkan tanpa gagal, tiap-tiap pagi burung akan bangun sebelum masuk waktu azan subuh. Dia akan berkicau riang seolah-olah tidak ada masalah. Padahal dia nak makan apa pun dia tak tahu hari itu. Kita alhamdulillah, walaupun dalam suasana PKP ni, tak adalah sampai tak tahu nak makan apa. Tak adalah susah sangat. Kita ada komuniti, ada masyarakat yang ambil tahu mana yang belum makan, mana yang sudah makan. NGO bantu kita. Pihak pemerintah juga bagi kawasan PKP yang diperketatkan juga beri sembako. Artinya rezeki kita insya-Allah ada. Kalau burung itu tak tahu nak makan apa, celik mata tak tahu apa nak makan. Tapi adakah mereka stres? Tidak. Hari-hari menyanyi kuik, macam tak ada masalah. Kita rezeki dah rancang. Saya ingat tuan-tuan, kita isteri yang rajin ke dapur dah planning lah makan apa. Buku resepi itu 360 hari punya resepi dia dah download. Hari Senin dessertnya apa, tengah hari apa, esok kita makan roti kukuh, kek berbelang-belang. Ada, boleh buat dessert. Rezeki. Begitu juga kita lihat cacing. Cacing, la ilaha illallah. Cacing ni saya gelarkan, mereka ni OKU total. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mata. Tapi pernahkah tuan-tuan tengok ada cacing bunuh diri? Tak ada. Bahkan gemuk-gemuk duduk dalam tanah. Kenapa? Illa 'alallahi rizquha. Allah jamin rezeki. Syukurlah kita ini tenang mencari rezeki. Yang makan gaji, tak lama lagi 10-11 hari, cocok je lah kerja, tak ada kena. Orang berniaga walaupun ada sedikit kekangan sekarang, tetapi masih lagi boleh menjalankan perniagaannya cara kreatif dan inovatif, secara COD lah, macam-macam pesennya. Ada makhluk yang Allah takdirkan nak cari rezeki kan main susah. Ada. Siapa contohnya? Nyamuk. Sian nyamuk. Nyamuk ni tuan-tuan, kesian. Dia ngisap darah kita itu. Darah kita itu makanan dia. Tapi orang pejabat kesihatan marah sebab bolehkan datang penyakit. Jadi dia datang pogging, bawa dia tembak habis rumah kita. Kalau di masjid negeri dia datang bawa pula bekas nangkap nyamuk tu, dia letak di sudut-sudut mana. Kalau kita di rumah masuk pukul 7 spray satu rumah. Sebab kita tak nak nyamuk tu kacau kita. Sedangkan makanan dia ada pada kita. Adakah kita sampai tahap begitu? Tak. Syukurlah kepada Allah. Bahkan tak keterlaluan, COVID-19 ni pun makhluk. Dia pun mencari makan, tapi punyalah susahnya dia mencari makan. Ramai orang fikir macam mana nak membunuh dia pula. Tapi manusia Allah tidak lakukan begitu. Syukurlah pada Allah. Yang kedua, kata ulama, rezeki ini datang kerana usaha kita. Usaha dalam arti kata apakah level usaha kita. Kalau usaha kita setakat ini, rezeki setakat ini. Sikit atas, rezeki sikit atas. Sikit atas lagi, sikit atas lagi. Ikut apa usaha kita. Baik itu kalau orang kaya, dia boleh dapat rezeki banyak kerana usahanya itu beza dengan kita. Dia kerja siang malam agaknya. Kita pun usaha juga, tapi bangun pukul 10, macam mana nak dapat rezeki? Baik itu orang kita kalau bangun lambat, rezeki payah. Nabi SAW, dia mendoakan umatnya pagi-pagi dapat berkat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis Abu Daud. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Sebab itu kajian di barat, 90% tokoh-tokoh korporat dan konglomerat yang hebat di dunia, mereka ini rutin bangun pagi sebelum pukul 6. Ini ada pernah kajian dibuat. Majoriti mereka jenis bangun pagi, orang bangun pagi. Pergi kebun buang duri, bawa bekal gendang ketupat. Kalau bangun meninggi hari, jangan dikesal, hidup nanti merempat. Pagi-pagi burung dah pergi, pulang dengan perut yang sarat. Manusia yang tidur belum bangun lagi, patutlah hidup semakin singkat. Ni musim-musim PKP, ni bukan di sini, ni di Afrika Tengah.
Mereka tidur, tidur pukul 4 pagi. Tidur setidur-tidur, bangun pukul 2 petang. Bangun pukul 2. Duduk guling-guling, main game, ngongak-ngongak. Lepas tu semayang Zuhur. Semayang Zuhur, elok dekat waktu asar. Subuh entah ke mana-mana. Kemudian guling lagi. Tidur lagi. Bangun lagi pukul 9, 10 pagi. Kemudian harapkan rezeki daripada Allah. Celah mana boleh dapatnya? Bangun pagi. Bangun mesti pagi-pagi. Walaupun tidak boleh keluar mencari rezeki, musim-musim PKP ni bagi orang berniaga, tapi musim untuk kita mencari berkat dengan membanyakkan berdoa. Dan saya mencadangkan, kita akan berhadapan dengan new normal. Akan berhadapan dengan norma hidup yang baru. Dah tak ada lagi sistem macam zaman seperti yang kita kenal. Maka dicadangkan, kalau selepas musim-musim PKP ni esok, elok kalau ada di kalangan kita ni bela kambing. Bela kambing. Apa sebab? Ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi pernah menyebut, khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'fal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Nabi mengatakan tak lama lagi, sehebat-hebat harta seorang muslim adalah kambing. Yang mana kambing itu dia gembalakan di lereng-lereng gunung dan di tempat-tempat yang selalu hujan turun. Yang mana ketika itu dia lari untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah yang luar biasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ulama bahas hadis ini. Apa hal Nabi suruh bela kambing? Nabi nak menggambarkan bila dah nak kiamat nanti, kita akan balik zaman Tori. Zaman Tori ni bukan nama restoran, tidak. Zaman dulu. Kita balik zaman dulu kala, zaman Tori. Zaman dulu kala. Zaman hidup ketika itu tak ada kedai, tak ada COD, tak ada delivery, tidak ada Food Panda, Grab Food, semua tak ada. Balik kepada zaman survivor. Sebab itu sering kita sebutkan bahawa dah sampai masanya kita belajar ilmu survivor. Belajar dan mengajar. Orang yang ada kambing untung, sebab dalam masa yang sama dia ada bekalan. Kambing ini dia adalah bekalan makanan. Dan dalam masa yang sama dia juga ada minuman, ada susu. Jadi susu ada, makanan ada. Mungkin ada yang tanya, baik bela lembu, kalau awak larat nak Kulu Kili pikul, naik Bukit Pelindor, naik Bukit Setongkol, daya? Tak daya, bela kambing sudah. Bela kambing praktikal. Sebab itu walaupun benda ni nampak lambat lagi tu Ustaz, entah bila-bila, suasana sekarang ni pun itu dah rupa sikit sebanyak. Jadi lepas ni esok belalah kambing. Jangan bela laman rumah, marah pula di MPK nanti. Elok cara bela yang elok. Dan saya sering sebut, kita dah mula kena ajar anak-anak kita ni ilmu survival hidup. Kena ajar. Kita orang tua-tua Melayu dulu, kita ada ilmu untuk nak berhadapan dengan darurat. Tapi ilmu-ilmu ini dah semakin hilang daripada masyarakat. Sebab orang kita dah sibuk main game saja sekarang banyak. Pertama sekali, ilmu nangkap ikan. Sama ada ikan air tawar ataupun ikan laut. Termasuklah ketam, kesiput. Ada teknik dia. Yang kedua, ilmu menangkap burung. Saya ingat tak ramai dah reti menangkap burung sekarang ni. Yang ketiga, ilmu mengenal tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan liar yang boleh dimakan. Tak tahulah dengar cerita hari tu ada suami suruh pergi beli sayur, macam-macam sayur beli, lain ikan selar tak kenal, ikan kembung tak kenal. Tak apa, ini proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Yang keempat, kena belajar teknik buat gula sendiri. Ada ilmu orang tua-tua dulu, belajar buat gula sendiri, buat garam sendiri, buat minyak masak sendiri. Ada ilmu tu kita boleh cari. Yang kelima, teknik buat ikan masin. Ikan masin, ikan salai, udang kering, pekasam. Ini untuk stok. Kena belajar dah, tak asyik beli kerja je. Yang keenam, dah kena boleh belajar, dah kenal buah-buah hutan yang boleh dimakan. Anak kita kenal dragon fruit, anggur, itu dia kenal. Apple dia kenal. Buah hutan tak kenal. Buah hutan tak kenal dia. Yang ketujuh,
kena ajar teknik memasak dalam keadaan darurat. Macam mana nak menghidup api, macam mana nak kekalkan api tu semalaman boleh menyala, macam mana nak kontrol api kalau nak masak. Yang ke-8, macam mana cara nak buat periuk tanah liat, ada petua dia. Yang ke-9, macam mana ilmu nak buat arang. Dapur gas apa sekarang ni bolehlah manggil-manggil gas datang. Satu hari esok bila dah kita balik ke zaman dulu, macam mana gaya ni. Sebab itu ilmu-ilmu sebegini kalau dapat dipelajari, rezeki kita akan jadi lain daripada orang. Orang yang tak ada ilmu, itu sajalah cara hidup dia. Tapi disebabkan kita ada ilmu, usaha kita berdasarkan kepada ilmu menyebabkan rezeki kita dapat lebih daripada orang lain. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu akan dapat kecuali ma sa'a, apa yang dia usahakan sahaja. Surah An-Najmi ayat 39. Jadi itu yang kedua, kerana usaha. Yang ketiga, kata ulama, rezeki ni boleh datang kerana bersyukur. Bunyi macam pelik tak? Nak bersyukur apa? Ustaz tak boleh berniaga. Sabar dulu. Syukur ni macam-macam kaedahnya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Ta'ala menyebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur pasti kami tambah nikmat kepada kamu. Tapi kalau kamu tak reti berterima kasih, ingat azabku sangat pedih, kata Allah. Surah Ibrahim ayat 7. Sebab itu bersyukur ni susah. Dalam Quran ada satu ayat Allah Ta'ala ulang 31 kali. Jarang ayat Quran ulang sampai berpuluh-puluh kali. Apakah ayat tersebut? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi nak kamu nafikan? Then which of the favors of your Lord will ye deny? Apa lagi hak kurang? Tanya Allah Ta'ala. Allah tanya, apa lagi yang aku tak beri kepada engkau? Itulah perkataan atau pertanyaan yang Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Ulang. Rezeki Tuhan bagi banyak, tapi tak ramai orang bersyukur. Walhal Allah berjanji, kalau mu bersyukur walaupun sedikit, aku bagi konsisten, tambah dari masa ke semasa. Yalah, tapi susah nak bersyukur ini, susah. Syukur kalau dapat sale bagus, syukur. Tapi kalau tak boleh buka kedai, nak syukur apa? Jangan. Memang susah, tapi ada kaedahnya. Kata Kiai Haji Abdullah Jim Nastiar, ataupun orang lebih kenal dengan A.A. Jim, kata dia, orang yang bersyukur ni dia panggil ahli syukur. Ahli syukur dia ada 4 sifat, 4 perangai, 4 rahsia, yang kalau kita dapat amalkan, insya-Allah kita pun jadi orang yang bersyukur. Pertama, orang yang bersyukur ini boleh didik hati kita, ya. Dia merasa tidak memiliki apa-apa, dan dia merasakan apa saja yang Allah beri pada dia adalah pinjaman. Dia rasa tidak memiliki. Dia ada jawatan. Jawatan itu bukan milik dia, Allah beri pinjam. Sampai masa tarik, orang lain pula naik, sebab bukan hak dia. Dia memiliki rangkaian perniagaan yang begitu maju. Tiap-tiap pagi restorannya buka, nasi lemak kukuhnya, nasi kerabunya, mi karinya, wah, beratur panjang orang. Tapi bukan hak dia. Allah beri pinjam dan Allah telah pun tarik, dan 28 hari dah dia tak berniaga. Ada orang masa Ramadan tahun lepas, dia punya bazar Ramadan antara yang terbaik sekali. Masuk surat khabar 2-3 kali. Tak ada yang jual ayam bakar dalam tempayan, ayam bakar dalam pasu bunga, ayam bakar tong dram, murtabak daging 3 lipat, macam-macam lah. Ikan bakar terbang, luar biasa sekali. Air katira, soya, boleh bunuh, macam-macam nama pelik-pelik. Perniagaannya begitu baik sekali. Tapi bukan milik dia. Allah Ta'ala bagi pinjam dan Allah Ta'ala tarik balik. Maka orang yang ahli syakur, orang yang ahli syukur, dia tahu perkara ini.
Setiap yang Allah beri bukan hak kita, tapi hanya dipinjamkan saja. Sebab itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dikatakan dia ini kalau semayang ataupun berdoa, dalam doanya dia hanya doa minta ampun saja. Minta ampun dosa, mudahkan kehidupan dunia akhirat. Tak pernah dia ada hajat pun pada Allah. Ya Allah, aku ni nak hantar kertas kerja ni. Ya Allah, luluhkanlah projek ini, mudahkanlah masuk tender. Contohlah, dia tak pernah doa begitu. Sampai orang heran, Tuan, kenapa Tuan ni tak pernah doa minta sesuatu dengan Allah? Tuan hanya doa minta ampun dosa, benda-benda begitulah, jadikan anak soleh, solehah. Kenapa tak minta benda-benda lain? Kata Hasan Al-Basri, hak Tuhan bagi sedia ada ni pun tak larat nak syukur, lagi nak minta tambah. Biarlah, kata dia. Hak ada ni pun saya tak sempat nak syukur lagi. Banyak tak nikmat yang Allah beri pada kita? Banyak. Dalam tempoh 28 hari ni, berapa orang di kalangan tuan-tuan yang Allah beri nikmat tak sakit pun. Dan itu adalah nikmat yang besar. Berapa ramai di kalangan pesakit-pesakit yang kena COVID-19, mereka tak pernah minta untuk kena penyakit itu. Allah uji dengan penyakit itu. Tapi kita alhamdulillah, dah tak ada beleher dah, makan kerja hari-hari, perut dah besar dah. Syukur nikmat, tak ada masalah. Dan itu adalah nikmat. Syukur alhamdulillah. Allah tarik satu, Allah beri yang lain. Allah tarik satu, Allah beri yang lain. Ini sifat ahli syukur. Dia tak merasa semuanya milik dia, tapi adalah milik Allah. Saya selalu bawa contoh, nak belajar syukur, belajar dengan orang yang kerja joki, valet parking. Kita pergi hotel atau pergi shopping kompleks yang besar-besar, dia ada khidmat parking kereta. Jadi kita sampai kereta kita, bagi kunci ke joki, joki bagi kita kad valet parking. Seorang joki kereta atau valet parking, dia dapat saja kereta kita, dia pun jalan parking. Bila dia dapat kereta itu, tak ada timbul pun kesombongan dalam hati dia. Dia tak adalah rasa nak belagak, nak nganjing korang, nak pusing mana Kuantan tunjuk, oi tengok kau bawa BMW, woi tengok kau bawa Mercedes. Tak, sebab dia tahu kereta tu bukan hak dia. Dia diamanahkan oleh tuan kereta untuk menjaga sementara. Dia pun akan parking kereta tu elok-elok di kawasan yang mudah dia nampak, jauh daripada bahaya. Dan dia akan pastikan keselamatan. Tak ada cala, tak ada apa, orang tak curi. Dia jaga elok-elok. Dan selepas sejam, 2 jam, tuan kereta pun datang ambil balik kereta dia. Bagi duit, bagi kad, ambil kunci. Ketika joki memulangkan kereta, tak ada pun rasa sedih kerana kehilangan kereta itu. Kenapa? Dia tahu tu bukan kereta dia. Nak sedih buat apa? Ada tuannya bagi pinjam. Nanti kereta tu berlalu, datang pula kereta lain. Entah Maserati ke, entah kereta Lamborghini ke, entah kereta Datsun ke, datang parking. Kalau kita ada sifat begitu, tenang kehidupan. Merasa tidak memiliki. Itu sifat ahli syukur. Yang kedua, sifat ahli syukur ni, kata Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, dia tetap saja memuji Allah sama ada waktu senang atau waktu susah. Waktu senang dia puji, susah pun dia puji. Dia jenis tak kisah. Dia dapat untung berniaga, alhamdulillah. Tak untung balik modal pun alhamdulillah. Tak boleh berniaga, cuaca tak boleh pun alhamdulillah. Permit tak keluar kerana COVID-19, COVID-19 pun alhamdulillah. Alhamdulillah sombong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab sabar dan syukur bagaikan 2 sayap. Umpama kapal terbang, sayap kiri itu adalah sabar, sayap kanannya adalah syukur. Tanpa kesabaran, satu sayap tak boleh terbang. Dia mesti balance. Ketika beri nikmat, dia bersyukur. Bila dia beri musibah, dia bersabar. Sebab itu jangan takut. Bila Allah potong rezeki kot sini, akan ada rezeki kot lain. Macam contoh anak dalam kandungan. Ni contoh. Baby 9 bulan dalam perut ibu, mereka makan apa yang ada dalam perut mak dia tu. Cukup masa 9 bulan 10 hari, dia akan dilahirkan. Ketika nak dilahirkan, dia menangis. Kenapa dia menangis? Kerana dia takut rezekinya putus. Dalam perut dia dah seronok, dah makan, gigit sana, gigit sini. Dia khawatir nanti dah keluar nak makan apa. Jangan risau.
Jangan risau. Bila keluar saja dari perut ibu, hilang satu rezeki dalam perut, ditambah pula rezeki yang lain. Dapat pula susu ibu. Bukan satu, dua lagi. Satu hilang, diganti dua. Inna ma'al usri yusra. Dua kali Tuhan ulangkan. Di sebalik kesusahan pasti ada kesenangan. Di balik kesusahan pasti ada kesenangan. Nanti dibalas dua lagi. Nanti dah setahun, 2 tahun tumbuh gigi, dah tak boleh menyusu ibu, ganti lagi makanan lain. Sentiasa bertambah. Satu ditarik, satu diganti. Syukur pada Allah. Yang ketiga, kata Kiai Haji Abdullah Jimnasia, ahli syukur ni dia merasakan bahawa nikmat adalah jalan untuk dia dekatkan diri dengan Allah. Apa saja yang Allah beri, itu adalah mekanisme taqarrub kepada Allah. Bagi contoh, tuan-tuan sekarang ini ada yang sedang menonton siaran kita ini menerusi laptop misalnya. Ada yang menonton menerusi telefon bimbit. Ada orang yang rumah ada canggih sikit, televisionnya tu boleh tengok YouTube. Dia pun menengok jugalah. Jadi dia menggunakan segala nikmat yang ada untuk dekat diri dengan Allah. Itu sifat ahli syukur. Dia memandang setiap nikmat yang ada semua nak dekatkan diri kepada Tuhan. Itu sifat ahli syukur. Baik, itu ada satu kisah 3 orang pemuda zaman dulu. Mereka ni masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan bawa kuda. Berehat, ikat kuda, makanan semua ada pada kuda. Bila bangun pagi, mereka dapati kuda mereka ni 3-3 dah lari. Paniklah masing-masing sebab bekalan, ration semua pada kuda. Jadi salah seorang pemuda ni mencadangkan, kita bakar unggun api, kita buat bentuk SOS macam Red Indian buat tu. Mudah-mudahan asap ni ada orang nampak dan dia datang beri bantuan. Ini cerita zaman dulu lah. Tak ada walkie-talkie ni. Jadi orang tu pun buat asap. Kebetulan istana raja atas bukit. Bila dia tengok tuanku tengah duduk berehat di balkoni, dia tengok dari jauh asap. Lain macam asap berkepul ni ada makna tu. Panggil tentera dia. Apa bunyi? Rupa SOS. Maka raja ni pun titahkan satu orang ulu balang pergi siasat siapa. Pergilah satu orang pegawai pergi siasat. Tengok-tengok apa yang berlaku, balik hantar laporan. Ampun tuanku, ada 3 orang sesat dalam hutan, kuda bekalan semua tak ada. Habis macam mana? Patik nak bawa balik tak boleh, kuda seekor saja, dia 3 orang. Beginilah, cari kuda, bawa pasukan, pergi selamatkan. Jadi ulu balang pun bawa 3 kuda ekstra untuk pergi selamatkan pemuda-pemuda ini. Pemuda yang pertama dapat saja kuda, dia kagum dengan kuda. Allah, lawanya kuda istana, berkilat-kilat, bulu duduk di stable, aircon agak, berkilatnya gini. Dia sibuk memuji kuda raja. Pemuda yang kedua, pujilah juga kuda. Hebat dia punya ekor berkilat-kilat, hari-hari sikat agaknya. Bagus raja kita ni, sayang betul ke rakyat dia. Itu pemuda yang kedua. Pemuda yang ketiga dapat kuda, menangis. Nangis. Kawan dia bertanya, apa hal awak menangis pula? Kata pemuda yang ketiga, saya menangis mengenangkan baiknya raja kita. Sudi kirim kuda untuk bawa kita pergi dekat pada dia. Cerita ini apa pelajaran? Kita ketika diberi nikmat, kita pemuda yang mana? Pemuda yang pertama, pemuda kedua atau pemuda ketiga? Ada orang dapat nikmat beli handphone, iPhone, hak baru, hak ada 3 mata di belakang. Dia membeliklah siang malam, pagi petang, telefon. Canggihnya. Boleh buat video begini. Boleh begini. Dia memuji-muji saja kuda itu tadi. Sebaliknya pemuda yang ketiga, dia dapat nikmat, dia tidak pandang pada nikmat, dia pandang pada yang memberi nikmat. Umpama kita dapat handphone, ini rezeki, duit, Allah yang mudahkan rezeki. Dia dapat beli handphone, dia puji Allah. Ya Allah, hebatnya Allah Ta'ala. Sayang Allah pada kita. Dia beri kita satu nikmat supaya kita dapat dekat pada dia. Maka itulah sifat ahli syukur. Kunu abidan lil mun'im. Jadilah orang yang menjadi hamba kepada yang memberi. Jangan jadi hamba kepada barang yang diberi. Allah beri kereta, kita syukur pada Allah. Terima kasih, kereta ini mudahkan saya, ya Allah, pergi ke sana kemari buat kerja baik.
Jangan pula jadi hamba kereta, celek mata skodeng ke kereta, celek mata ngintai ke kereta, hari-hari kilat kereta. Dia jadi hamba pada kereta, dia lupa jadi hamba kepada yang memberi kereta. Itu sifat ahli syukur yang ketiga. Sifat ahli syukur yang keempat, dia sentiasa berterima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat pada dia. Sebagai contoh, kita duduk, ada orang bawakan air. Memang air itu orang yang beri, tapi air itu adalah nikmat pada Allah. Allah beri, tak beri direct, melalui orang yang serve kepada kita. Jadi orang yang serve, orang yang hidang, perlu kita ucapkan terima kasih. Jadi ini 4, kata Kiai Haji Abdullah Jinnastiar, adalah rahsia ahli syukur. Bersyukurlah kerana rezeki akan bertambah bila kita bersyukur pada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada rezeki yang rezeki tak terduga, unthinkable, tidak disangka-sangka. Apa maknanya? Dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, nescaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Maknanya solve problem, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Ayat ini orang Melayu panggil ayat 1000 dinar. 1000 dinar. Apakah syarat nak dapat rezeki yang tak disangka-sangka ini? Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan, nak dapat rezeki tak disangka ni 2 jalan. Pertamanya mesti takwa kepada Allah. Yang kedua mesti tawakal kepada Allah. Mana lepas buat, tawakal pada Allah. Artinya 2 jalan, takwa dan tawakal. Takwa insya-Allah, kita takut pada Allah, tak takut selain pada Allah, takwa pada Allah. Tapi tawakal ini payah sikit. Lepas itu kata Umar Al-Khattab, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaqu tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah, kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Yang mana burung dia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dia balik petang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bab tawakal ini payah. Ramai orang bila masuk bab tawakal, dia 50-50. Dulu dia meniaga nasi lemak warung, jual di tepi jalan, pelanggan Masya Allah luar biasa sekali. Bila tak dibenarkan lagi gerai-gerai dan warung beroperasi kerana PKP ini, dia ubah strategi marketingnya dengan cuba untuk nak buat secara tempahan ataupun secara cash on delivery, COD. Tapi dia nak buat tu 50-50. Ada ke orang tempah? Macam mana nak hantar? Payahnya dia ada kesangsian. Tak. Orang tawakal, dia buat satu keputusan, dia serahkan kepada Allah untuk menentukan keberhasilannya ataupun tidak. Sebab itu tawakal ni kita belajar daripada burung. Bagaimana burung pagi-pagi keluar untuk mengais rezeki, bukannya dia bertenggek menunggu rezeki. Maknanya kalau malas, tawakal macam mana pun tak dapat. Tak kira awak baca 1000 dinar ke, 1000 dolar ke, 1000 euro ke, 1000 pound sterling ke, 1000 Singapore dollar ke, tak ada gunanya. Mesti mau berusaha, bertawakal pada Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, ada rezeki yang kita dapat kerana istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, pasti Dia mengirimkan hujan yang lebat kepada kamu dan memperbanyakkan harta. Sebab itu istighfar ini mustahab. Teringat saya cerita Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Al-Qurtubi merekodkan daripada Ibn Syaibah, dia bercerita, pernah sekali berlaku musim kemarau, musibah. Macam kita sekarang ni COVID-19, musibah. Jadi ada satu orang datang jumpa Hasan Al-Basri masa tu kemarau. Dia bercerita, dia pun minta tolong. Wahai Tuan Guru, negara saya sedang kemarau. Doakan sikit dapat berkat rahmat, sembuhkanlah suasana. Maka kata Hasan Al-Basri, balik istighfar sajalah, kata dia.
Istighfar, dia pun balik. Datang orang kedua mengadu, "Tuan, saya ni miskin, tolong doakan saya ni jadi seperti biasa balik. Dulu boleh meniaga, sekarang tak boleh dah niaga pasal malam, jadi susah dah, jadi miskin dah. Tolonglah doakan saya tidak miskin." Apa jawab Hasan al-Basri? Balik istighfar. Istighfar. Datang yang ketiga, "Tuan, saya ni lama kahwin, tak boleh anak. PKP lama-lama pun tak jadi juga setakat ini. Tolonglah doakan saya ini dapat dikurniakan anak." Jawab Hasan al-Basri, balik istighfar. Orang terperanjat, istighfar. Datang satu orang lagi mengadu, "Tuan, saya punya kebun kering, tak ada air. Musim-musim ni kemarau, panas berdering, payah, air tak ada. Tolong doakan air mengalir." Jawab Hasan al-Basri, "Ente balik istighfar." Dia jawab jawapan semua sama, istighfar saja. Maka satu orang ulama nama Rabi' bin Syubaih heran. Dia dengar percakapan Hasan al-Basri, lantas dia pun tanya. Dia kata, "Syekh, entah ni naknya korang sungguh. Orang tu datang pada jauh, ngadu macam-macam hal, ngadu kemarau, miskin, tak ada anak, kebun kering. Takkan ente jawab suruh istighfar je, doa lah panjang sikit. Nyaing korang." Kata Hasan al-Basri, "Saya tidak jawab berdasarkan pandangan peribadi. Apa yang saya jawab tadi, saya mengulang apa yang Allah janji dalam firman-Nya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Minta ampunlah kepada aku, nescaya aku Maha Pengampun. Kalau kamu minta ampun, aku akan hantar kepada kamu hujan lebat yang mencurah-curah. Yang kedua, aku akan beri kamu banyak harta kekayaan. Yang ketiga, aku kurniakan kamu anak pinak yang ramai. Aku juga akan mengadakan kebun-kebun tanaman dan mengalirkan sungai-sungai di dalamnya. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi banyakkan beristighfar, insya-Allah Tuhan akan beri rezeki yang daripada mana-mana yang kita tak pernah terfikir selama ini. Itu yang kelima. Yang keenam, rezeki boleh dapat kerana menikah. Dalam Quran Allah berfirman, "Wankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di kalangan kamu, dan juga orang yang layak dari hamba sahaya, sama ada lelaki atau perempuan. Kalau mereka itu miskin, Allah akan berikan kecukupan pada mereka dari kurniaannya. Surah An-Nur ayat 32. Jadi kalau kita bernikah, rezeki kita Allah akan tambah. Cuma musim-musim PKP ini ramai yang marah-marah kerana tak boleh nak jalankan upacara nikah. Jangan marah-marah, sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar dulu, sabar. Kita tidaklah bercakap bagi pihak Jabatan Agama, tidak. Tapi pihak berkuasa agama sedang merangka satu kaedah untuk nak menyantuni urusan pernikahan ini. Sebab kita ada mudarat yang besar, iaitu jangkitan. Sebab kita tahu mudarat penyebaran wabak menerusi pernikahan ini chancesnya agak tinggi. Sebab kita sekarang dah ada 25 kluster COVID-19. Kita tak mahu ada pula satu kluster baru esok namanya kluster nikah. Tak nak kluster baru. Kita dah ada kluster Bali, kita ada kluster Rembau, kita ada kluster esok kluster bakar kambing. Puan ada juga. Ni ramai dah katanya buat barbecue ramai-ramai bawah bangunan, bawah apartmen. Takut mudah-mudahan tak berlakulah kluster ini, kluster bakar kambing. Orang guna istilah kluster merak kayangan, macam-macam. Esok kita tak nak pula kluster walimatul urus. Ni orang-orang menikah. Sebab penolong pendaftar kita rata-ratanya warga emas, iaitu golongan yang paling berisiko untuk mendapat jangkitan. Jadi perkara ini sedang disantuni oleh pihak berkuasa agama, Jabatan Agama dan juga Jabatan Mufti. Mereka akan buat kaedah. InsyaAllah benda ni akan cuba diberikan satu penyelesaian. Takkan pergi pasar boleh, nikah tak boleh. Itu ayat yang selalu orang gunakan. Tapi ingat, health is not everything, but everything is nothing without health.
Kesihatan memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tak ada makna tanpa kesihatan. Rumah besar bertingkat-tingkat, duit tebal berlipat-lipat, kereta bersusun berkilat-kilat, isteri pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya 4, tapi awak sakit tenat. Apa faedah? Isteri ramai 4 orang, tapi awak hari-hari pasang bawa air kulu kili, bawa deri air kulu kili. Amda faedah. Kereta 17 biji keliling rumah parking, tapi sejak sakit tak boleh bawa. Seminggu sekali naik ambulan pergi ke hospital. Dah kereta 17 biji tak pakai, baik beli ambulan tak kat rumah. Artinya kesihatan mustahak. Ini bukanlah nak menghalang kahwin, tidak. Beri masa kepada pihak wewenang kita untuk buat satu keputusan yang akan memberi keuntungan pada semua pihak. Tapi balik pada tadi, kahwin menambahkan rezeki. Itu yang ke-6. Yang ke-7, rezeki juga dalam Quran surah Al-Isra ayat 31, dia boleh datang kerana adanya anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak kerana takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki kamu. Surah Al-Isra ayat 31. Jadi kepada yang nak dapatkan anak, usahakanlah. Ada rezekilah budak tu esok. Ada rezeki mudah-mudahan. Dan saya fikir suasana PKP dah 28 hari ini, insya-Allah ramailah anak-anak akan lahir. Kajian daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, dia buat kenyataan disebabkan PKP ini berkemungkinan kita akan alami situasi pertambahan jumlah kelahiran bayi yang luar biasa pada Januari tahun depan. Sebab ni semua baby yang lahir hasil daripada PKP. Perkara ini pernah berlaku tahun 98 semasa berlakunya ribut salji yang buruk di Maine dan di New Hampshire di sebelah timur laut Amerika Syarikat. Bandar tu terpaksa ditutup ketika itu. Penduduk semua terperangkap dalam rumah dalam jangka masa yang agak lama. Maka 9 bulan kemudian terjadi fenomena baby boom, kelahiran bayi luar biasa di Amerika. Dan istilah untuk yang PKP ini orang panggil istilah coronavirus baby boom. Macam-macam lah istilah. Tapi don't worry, anak ada rezeki. Yang ke-8, ada rezeki yang kita dapat kerana bersedekah. Surah Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Apa saja yang kamu sedekah, nescaya Allah akan ganti dan dialah pemberi rezeki yang baik. Surah Sabah ayat 39. Ini kita dah terangkan dalam pertemuan lepas. Bersedekahlah banyak-banyak, Allah akan beri rezeki untuk gantikan sedekah kita. Jangan jadi orang kedekut. Orang beriman tak mungkin kedekut. La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Sifat kedekut dan sifat beriman tak akan berkumpul dalam hati seorang manusia selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya orang beriman tak mungkin dia kedekut. Orang kedekut berkira-kira, bakhil kedekut sintangkai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut taburnya kering. Sedekahlah. Dan yang terakhir, rezeki boleh datang apabila kita nak berhijrah ke jalan Allah, berubah jadi orang yang lebih baik. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Surah An-Nisa ayat 100. Siapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan dapati Allah akan beri dia rezeki yang aman dan makmur, yang banyak, kata Allah Ta'ala. Moga-moga kita sepanjang tempoh PKP ini dah ramai orang yang semakin mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, semakin berfikir tentang ke mana hidup dia nak dibawa lama di muhasabah. Selama ni galik sikit dengan keseronokan dunia. Sekarang ni dia rasa sampai masa nak hidup cara agama. Tahniah kita ucapkan. Mungkin tuan-tuan akan terfikir, kalau saya berubah berhijrah jadi orang baik, tak dapatlah saya teruskan cari hidup saya sebelum PKP yang huha-huha. Macam mana saya nak cari rezeki dan macam-macam. Don't worry, be happy. Siapa yang hijrah kerana Allah, Allah akan beri dia rezeki yang lebih daripada sebelumnya. Inilah dia 9 perkara, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah,
Moga-moga dalam menempuh suasana perintah kawalan pergerakan ini dan memasuki Ramadan yang seminggu lebih saja akan bertandang, Allah akan tetap memberikan rezekinya kepada kita seperti mana yang pernah Allah Ta'ala beri sebelum-sebelum ini, bahkan mungkin lebih lagi kita mohon daripada Allah. Moga-moga bermanfaat sembang-sembang pada hari ini. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan bincangkan pula tentang bagaimana nak menghadapi Ramadan di rumah, bagaimana kita nak memasjidkan rumah kita. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita tutup majlis kita dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah umur kami pada bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Allahumma qad azallana syahru Ramadana wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fil jidda wal ijtihad wan nashat wa a'izna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki supaya kami dapat berpuasa dan semayang malam di bulan Ramadan. Kurniakanlah kepada kami ketekunan, kesungguhan dan juga semangat. Kami berlindung padamu dari ujian dan fitnah yang ada pada bulan Ramadan. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami berlindung dengan kalimah-Mu yang sempurna dari segala keburukan dan wabak yang sedang melanda. Ya Allah, kami mohon padamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu dari penyakit sopak, gila, kusta dan apa juga penyakit atau wabak yang sedang melanda. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Stay at home.